Hi everyone, good morning. How are you? I hope you doing fine. Selamat pagi murid-murid, apa kabar? Cikgu harap kamu sehat selalu. Welcome to our mathematics class. Selamat datang ke kelas matematik. So today we going to learn topic 2. Which is problem solving involving addition and subtraction. You will learn to solve problems involve additions and subtraction in daily life situations. Jadi pada hari ini, kamu akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan tambah dan tolak. Before we learn about how to solve a problem, you need to know and recognize keyword that is very important. Sebelum kita belajar untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kamu perlu tahu dahulu kata kunci yang penting untuk subtraction dan addition. Berdasarkan kata kunci ini nanti, baru kamu tahu operasi apa yang terlibat dalam penyelesaian masalah kamu. Let us look at the first group. Okay, what symbol is this? Ini simbol apa murid-murid? This is symbol for addition. Ini adalah simbol untuk tambah. So what are the keywords for addition? Apakah kata kunci yang penting untuk addition? Ni semua ni adalah kata kunci untuk addition. Add, all together, and combine. How many in all? How much in all? Increase by, plus, sum, together, total. Semua ni murid-murid adalah kata kunci untuk tambah. Kalau kamu baca soalan, nanti ada perkataan-perkataan ini bermaksud soalan itu adalah soalan tambah. Next. What symbol is this? Student, ini adalah simbol apa murid-murid? This is symbol for subtraction. Ini adalah simbol untuk subtraction. Dan keyword untuk subtraction adalah seperti berikut. Minus, loss, change, difference, less than, fewer than, how many are left, need to, reduce, subtract, take away, remain, balance. Ini semua adalah kata kunci untuk subtraction. This is all the keywords for subtraction. Kalau kamu jumpa perkataan-perkataan ini nanti, maksudnya soalan itu adalah soalan tolak. So student, you need to memorize these words. Kamu kena hafal perkataan-perkataan ini so that it is easier for you to solve the question later on. Kalau kamu dapat hafal perkataan-perkataan ini, kamu akan lebih mudah menyelesaikan masalah nanti. Kerana kalau kamu hafal, kamu dapat kenal pasti operasi yang terlibat. Now, I'm going to teach you how to solve a question. Jadi sekarang cikgu akan ajar kamu cara untuk menyelesaikan soalan. First, you need to read the question. Kamu kena baca dulu soalan yang diberi. This table shows the amount of biscuits donated by Nita. Calculate the total amount of biscuits. Cheese 126, coklat 279. Di sini terdapat satu jadual. Jadual ini menunjukkan biskut yang diderma oleh Nita. Nita dermakan biskut ni ada dua jenis biskut, iaitu cheese dan coklat. Cheese dia derma 126. Coklat dia derma 279. Soalannya ialah,
Calculate the total amount of biscuit. Dia suruh kamu kira berapa jumlah biskut yang didermakan oleh Nita. The keyword for this question is total. Kata kunci bagi soalan ini adalah total. Total adalah kata kunci untuk addition. Kalau kamu lihat balik jadual yang cikgu bagi tadi tu, yang keyword tadi tu, total adalah keyword untuk addition. Jadi kamu tahulah soalan ini adalah soalan addition, iaitu soalan tambah. Okey, Nita derma cheese 126, coklat 279. Next, we need to write the number sentence. Seterusnya, kita perlu tulis number sentence, iaitu ayat matematik. 126 add 279. 126 tambah 279. 126 ini adalah cheese. 279 ini adalah coklat. Dan kita guna tambah kerana keyword tadi ialah total. Total bermaksud tambah. Equal to, kita kena kira dulu, baru kita boleh tulis jawapan di tempat kosong ni. Jadi kita kira menggunakan bentuk lazim. 126, 279, add. Kamu kena tulis nombor elok-elok macam ni. Kena tulis dengan susunan yang baik agar kamu tidak keliru nombor mana yang ingin ditambah. Kemudian kamu buat garisan. Lepas buat macam ni, baru kamu boleh mula untuk mengira. Kira daripada nombor yang di belakang terlebih dahulu. 6 add 9. 6 tambah 9 is 15. 15. Jadi kalau kita nak tulis 15, 5 di bawah, 1 naik atas. Ini yang kita kira pula. 1 add 2 add 7. 1 tambah 2 tambah lagi 7, we get 10. Kita dapat 10. So, 0 di bawah, 1 naik atas. 1 add 1 add 2. 1 tambah 1 tambah lagi 2, we get 4. Kita dapat 4. So, our final answer is 405. Jangan lupa buat garisan bawah 2 seperti ini. Garisan bawah kena ada 2 garisan. And then you write the final answer pada number sentence tadi. Baru kamu boleh lengkapkan number sentence. The total amount of biscuits is 405 tins. Jumlah biskut yang didermakan oleh Nita ialah 405 tin. Let us look at the next example. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. First, you need to read the question. Baca dulu soalan. Hussein plucks 374 corn cobs. He sells 96 of them. What is the balance? Hussein memetik 374 jagung. Kemudian dia jual 96 daripada jagung itu. Berapakah baki? So the keyword for this question is balance. Kata kunci bagi soalan ini adalah balance. Kalau kamu lihat semula jadual kata kunci tadi, balance is for subtraction. Balance ni untuk tolak. So, we know this question is subtraction. Jadi, kita tahu soalan ini adalah tolak. Dan kita juga boleh lihat perkataan sales. Sales ni bermaksudnya jual. Kalau kita jual sesuatu barang yang kita ada, mestilah barang kita semakin berkurang. Sebab itu, soalan ini adalah tolak. Nombor yang terlibat ialah
374, 374 iaitu jumlah jagung Hussein. And 96 dan juga 96 iaitu nombor ataupun nilai jumlah jagung yang Hussein jual. So the number sentence for this question is 374 subtract 96 equal to. Jadi ayat matematik untuk soalan ini ialah 374 tolak 96. Sama dengan, kita tak tahu lagi berapa jawapan dia. So kita tak calculate lagi kan, kita tak kira lagi. 374 ini adalah jumlah jagung Hussein yang pada asalnya. 96 ini pula adalah jumlah yang Hussein jual. Jadi sekarang kita nak tahu berapa baki ataupun berapa jumlah, berapa balance jagung Hussein tinggal. Berapa lagi jagung dia ada selepas dia jual. Kemudian kita buat bentuk lazim. Okey, kamu tengok bentuk lazim ni sama saja seperti bentuk lazim tambah tadi. Cuma kita tukar simbol tambah menjadi tolak kerana soalan ini adalah soalan tolak. And then you calculate. Sama seperti tambah, kamu kena buat tolak daripada belakang. So, 4 subtract 6. 4 tolak 6 tak boleh. Because 4 is smaller than 6. Sebab 4 kecil daripada 6. Jadi dia tak boleh tolak. 4 need to regroup from 7. 4 perlu kumpul semula daripada 7. Kumpul semula tu maksudnya pinjam. Kiranya 4 ni pinjam daripada 7. So 7 will become 6. 7 tu akan jadi 6 sebab dah kena pinjam kan. Jadi yang kita pinjam tu kita tulis depan 4. So we get new number, kita dapat nombor yang baru which is 14, 14. 14 subtract 6 equal to 8. 14 bolehlah tolak 6 sebab 14 dah besar daripada 6. 14 tolak 6 ialah 8. And then kita buat yang seterusnya pula. 6 subtract 9. Tak boleh sebab 6 is smaller than 9. 6 kecil daripada 9 jadi tak boleh tolak. 6 regroup from 3. 6 kumpul semula daripada 3. 6 pinjam daripada 3. 3 will become 2. Sebab dah kita pinjam, dia kurang lah kan. 3 jadi 2. And then, kita tulis 1 depan 6. Jadi kita dapatlah nombor yang baru, which is 16. 16 subtract 9 is 7. 2 subtract, tak ada apa-apa kat bawah ni kan. Jadi, bawa saja turun nombor 2 tu. Jadi, 2 subtract, there's nothing here, become 2. So, our final answer is 278. This number, you write in the number sentence. Nombor yang sama kamu tulis dekat ayat matematik. Jadi, sekarang, our number sentence dah lengkap. Ayat matematik kita dah lengkap. The balance of the corn cob is 278. Baki jagung Hussein ialah 278. Okay, student. Now, teacher going to teach you how to answer one of the question in your activity book. Okay, sekarang cikgu akan ajar kamu cara untuk menjawab satu soalan dalam buku aktiviti kamu. Yang lain kamu cuba untuk buat sendiri nanti. Mari kita baca soalannya. Wong's father sold 148 steam bun in the morning. 86 steam bun were sold in the evening. Calculate the total number of steam bun. Okey, ayah Wong telah menjual 148 buns. 86 bun dijual pada waktu petang pula. Okey, maksudnya pagi ayah Wong jual 148
ban. Petang, ayah Wong jual lagi 86. In the morning, 148. In the evening, 86. Pagi 148, petang 86. So, the question is, calculate the total number of steam bun sold. Okay, the keyword here is total. Kata kunci dekat soalan ini adalah total. Cuba kamu tengok balik senarai keywords yang cikgu bagi tadi. Total ini adalah untuk addition. Addition. Addition tu apa? Addition itu adalah tambah. Okay. Total is for addition. Sekarang, di bawah ini ada petak kosong. Okay. Kamu baca ayat yang diberi. Steam bun sold in the morning. Berapa ban yang dijual in the morning, pagi. Pagi tadi berapa? 148. Jadi, di sini kamu tulis 148. Okay. The next one, steam bun sold in the evening. In the evening pula. 86. Jadi, dekat sini 86. Sekarang kita dah ada yang ini dan yang ini. Kita tengok pula number sentence. Okey, kita nak kena buat number sentence. Number sentence melibatkan nombor dan juga operasi. So, the number sentence for this question is 148. Okey, tulis kat sini. 148. Okey. Subtract ke addition? Kita buat addition ni, tambah. Kan tadi cikgu cakap sebab ada perkataan total ni, jadi soalan ini adalah tambah. So, add 86. Okay, 86. Yang ini ban waktu pagi. Tambah ban waktu petang. Kita buat tambah sebab ada perkataan total. Then you put equal to. Jangan lupa tanda equal to. Okay, macam ni. Okay. Jadi sekarang kita tak tahu jawapan sebab kita belum buat bentuk lazim. We need to do the bentuk lazim. Kita kena buat standard. Kita kena buat bentuk lazim. Okay, dekat tepi ni. So, you write 148 plus or add 86. Okay, kamu gunalah pembaris. Kemudian, kamu calculate. Then you calculate. Kamu kira. 8 plus 6. 8 tambah 6. Kamu kira. 8 plus 6 is 14. 14. Tapi kita tak boleh tulis 14 macam ni. Kita hanya tulis 4 sini. 1 kumpul 10 naik atas. Sini. Naik kat sini. 14. So, 1 plus 4 is 5. Okay. 1 plus 4 is 5. 1 tambah 4 ialah 5. And then, 5 plus 8 lagi. Okay, 5 tadi. Tambah lagi 8. You will get 13. 13. 3 dekat bawah. 1 naik atas macam ni. So, 1 plus 1 is 2. So, we get our answer. Kita dapat dah jawapan kita. 234. Jangan lupa 2 garisan di bawah. 234. So, this answer, you write here. Tulis kat sini. And you write here. Dan tulis di sini. So, the final answer is the total number of steam bun is 234. Dah siap. So, now you try to solve other question. So, lepas ni, kamu cubalah jawab soalan yang lain. Okay? Caranya sama sahaja, cuma kamu kena tentukan soalan itu tambah ke tolak. And then you do calculation and write the answer. Selamat menjawab.
Your exercises for today class are page 54 and 55. Kerja rumah kamu untuk hari ini ialah buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Selamat menjawab murid-murid. So kids, see you next class. Bye. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye. Thank you.